Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey. Sekarang ni di hadapan kita adalah kaunter Tafi yang mana kita tahu dia naik mencanak semalam. Okey. Yang ni kaunter ni kalau ikutkan memang dia dah bagi watchlist pada hari Rabu. Okey, dia dah start validate yang sebelum candle yang sebelum dia dah start validate, lepas tu dia dah start cross up. Okey, yang bawah pun kita tahu bila dia start hijau, GBSAO ni dah start hijau. Sekejap sorry. Okey, bila dia dah start hijau ni, lepas tu dia dah start cross up. Ini adalah signal MACD biru cross up, merah ni MACD. Yang ni awesome oscillator yang mana hijau ni. Alright. Yang ni histogram untuk MACD. Okey, kalau kita tengok histogram dekat sini baru masuk lah bila dia dah cross up atas kosong. Okey, dia dah start bar dekat sini. Kalau AO tengok kat sini dia start hijau, one dia dah cross up, itu confirmation lah. So confirmation dekat sini untuk masuk adalah hari sebelum. Okey, maksudnya masuk pada pukul 4.30 macam tu lah. Bila petang lah, market dah nak tutup, tengok harga close cantik, dia tutup atas daripada harga sebelum, adalah potensi untuk dia naik pada keesokan harinya. Cuma macam hari ni pun kita rasa dia boleh BTST lah, sebab dia tutup tinggi lebih tinggi daripada hari sebelum. Okey, tapi sebabkan kenaikan yang terlampau tinggi, kenaikan yang terlampau tinggi, kita rasa ramai yang akan take profit. Tambah-tambah hari ni adalah hari Jumaat. Even though kalau kita tengok weekly, sebenarnya dia baru saja start candle validation, baru start saja nak cross. Maksudnya ni pun belum siap lagi nak cross up. Maksudnya dari segi tengok potensi masih boleh naik lagi. Tapi kalau dah naik daripada sini, harga open 385, tutup 490 kan, terlampau tinggi kenaikan dia, secara logik dia akan turun lah. Cuma kalau kita buat analisis macam biasa, kalau dia dah lepas mid BB, dia akan cari upper BB. Upper BB dia dekat 575. Itu dia punya secara kita buat analisis kebiasaan apa yang berlaku adalah lower BB akan cari mid BB, mid BB akan cari upper BB. Tapi kenaikan yang terlampau tinggi pada hari semalam, kita bimbang akan ada penurunan yang agak tinggi juga. Even though kita tengok sebenarnya semua cantik, tak ada overbought, tak ada ya. Baru start cross up ni, baru start cross up. Dari segi daily cantik. Mungkin kita tengok dekat 15 minit, mungkin kalau dia ada berlaku overbought. Dekat 15 minit overbought dari segi RSI, yes, sudah dah 79. Pagi ni kita expect naik dulu. Kemungkinan lah sebab orang BTST beli semalam tu harga berapa? Kalau ikutkan yang saya share, BTST pada harga 430. So dia dah naik sampai 490, sepatutnya dah TP lah. Kalau untuk BTST sebenarnya 3 bit macam tu je. Tapi takut ada yang simpan. Kalau ada yang simpan, mungkin dia akan push lagi pada pagi ni lah. Pagi nak buka ni, so mungkin dia pergi macam 83% RSI ke, lepas tu dia turun. Dibimbangi dia akan berlaku penurunan. Sebab apa? Kalau ikutkan dia dah keluar daripada Bollinger Band atas upper Bollinger Band. Kalau kita tengok, kalau dia dah keluar upper Bollinger Band, dia akan masuk balik dalam karung dia. Ini karung Bollinger Band yang warna hijau ni. Dia ada karung dia. Kalau dia terkeluar dari karung, dia masuk balik. So mungkin dia akan turun, masuk mungkin dia turun 480, 475, 470, dia duduk bermain atas ni. Kalau dia maintain atas 460 tu cantik lah. So mungkin dia akan sambung pada hari Isnin kan. Masalahnya dia takut dia buat jahat, dia bocor mid BB ni, cari yang bawah tu. Itu dah tak maintain lah. Bukan seperti counter yang naik dengan sihat lah. Kalau tengok yang dekat sini, kalau kita tengok daripada awal, dia adalah kenaikan yang sihat. Once dia dah cross up, dekat 15 minit lah, dia dah cross up atas mid BB dekat mana? Dia dah naik atas mid BB ni, line mid BB, line tengah MA 20 pada 15 minit. Counter tu harga dah naik atas mid BB, kita tengok daripada sini.
21 Jun lagi sebenarnya dia dah start naik, dan dia maintain je, dia tak bocor ya. Dia tak bocor. Kalau tu yang beli kat sini harga ada 330, dia right selagi tak bocor Mik Bibi. Sebenarnya memang ni lah, maksudnya dia memang untung banyak sebab dia tak bocor tau. Dia agak patuh dari segi kita tengok ni, dia agak counter yang agak baik lah. Counter yang agak baik sebab kenaikan dia adalah kenaikan yang tertib. Dia tak bocor pun Mik Bibi dia pada 15 minit. So kalau kata dia nak turun, Mik Bibi dia dekat mana? 445. Right? Yang biru ni kan. So harga dia 445. So dia mungkin turun sentuh ni dan rebound. Kalau ikut dia punya tertib dia lah. Tapi kalau dia jahat, dia bocor 445, dia bocor pula 443, 430, kita takut dia dah tak valid dah kenaikan tu. Takut dia dah buat perangai lah. Dia takut dia membuang, takut orang take profit. So hati-hati, boleh refer 15 minit, tengok dia bocor tak Mik Bibi ni. Kalau dia bocor, kita bimbang dia jatuh sebab dia dah maintain atas Mik Bibi tak bocor-bocor. Tiba-tiba dia bocor tu something wrong lah. Kalau kita tengok dia elok je. Kalau ikut dari segi nak ride the trend anti-event, maksudnya ride selagi mana di atas MA 20 dekat 15 minit. Kenapa 15 minit? Sebab pada counter Tafi ni kita nampak 15 minit dia sangat disiplin. Sebab tu kalau orang tanya counter ni semua guna time frame yang sama ke? Tak. Kita kena buat kajian dulu. Sebab tu perlukan study, check balik counter tu macam mana perangai dia. Counter tu macam mana perangai dia. Kalau kita tengok Tafi, dia ikut, dia patuh pada 15 minit di atas Mik Bibi. Mungkin counter lain tak, mungkin dia patuh dekat 30 minit. Mungkin kita nampak pergerakan dia dekat 30 minit ataupun sejam. Mungkin dekat 15 minit kejap naik, kejap turun, pening, bocor, tak patuh. Tak patuh pada apa-apa line pun. Kita kena cari. Sebab setiap counter ada karakter dia. Ada yang dia ikut MA20, ada dia ikut MA50, dia rebound kan, dia jatuh, dia rebound kat MA50, cantik, canak naik. Okay, so, ada yang patuh kat trend line, ada sentuh trend line, dia canak naik. Kena tengok. Cuma kalau ikut yang kebiasaan intraday, kita guna 15 minit lah, kebiasaan. Tapi tetap kena buat reference dekat daily ni. Maksudnya tengok dulu daily cantik tak? Yang ni kita berani ride. Kenapa kita berani juga masuk counter ni? Sebab dekat daily dia dah cantik sehari semalam. So kalau kata orang baru nak hari Rabu dah cantik, dah ada golden cross. Okay, GC ni golden cross, WL tu watchlist. So dah ada cantik golden cross dan watchlist. Kalau kita entry before market tutup hari Rabu, kita akan ride je lah. Kita akan ride tapi kita tengok kat 15 minit. Sebab dia pergerakan 15 minit lebih laju. Selagi tak bocor Mik Bibi, kita ride. Ride je. Itu sebab kita nampak dekat daily cantik tau. Benda ni terpakai bila daily cantik. Okay, kita bagi contoh kata lain lah. Yang ni dah berlaku ya. Kita tengok at times. Check dulu daily. Okay. Daily watchlist dia dekat sini. Watchlist dia dekat sini pada hari tetap pada hari Rabu. Tapi apa yang berlaku, kita tengok 15 minit. Okay. Hari Rabu 21. Tengok perangai dia counter lain. Tapi dia patuh 15 minit cantik atas Mik Bibi. Dia ni this one. Mana 21 bulan saya? Okay. Macam ni senang nak nampak sikit. 21 watchlist kat sini kan. Dia tak main kat sini Saya ingat dia terus auto hitam kat sini pada. Kita gariskan. Tak ada lah pula. 21 Jun. Dari sini lah kira ni 21 Jun. Alright. Okay, kalau tengok kat sini hari 21 Jun hari apa Bila pula saya ni. Sekejap 21 Jun hari Selasa. Okay, hari Selasa. Esoknya sepatutnya kita dah start nak boleh ride lah kan. Kalau ikutkan kefahaman Golden Cross lah.
Validate dia punya validation, dia makan candle sebelum dekat 31 sen. So 31 sen kat ada sini. Kalau tengok dekat ni dia naik MACD ni dekat ada dekat 17 Jun lagi. Tapi harga tak bergerak. Banyaklah harga naik kat sini 280, dia pergi 295, jatuh balik 280. So sampai masuk awal ni sakit jantung lah. Harga turun balik tapi dia tak bocor MACD. Semalam tu kalau baru masuk the next day tu tengok dia dia still tak bocor 21. Saya nak tengok dia bocor dekat berapa hari bulan. 22 hari bulan ni dia start bocor betul tu sebab merah. And then terus bocor. Kalau at time pun boleh tengok 15 minit sebab dia walaupun kita tengok daily cantik, the next day dia ada jualan. Betul bila kita buka kat 15 minit untuk masuk. Saya tengok 22 pukul 9 terus ada berlakunya jualan. Ini yang kita bimbang berlaku dekat Tafi sebab Tafi dia buat kenaikan tinggi, mungkin ada jualan besaran macam ni juga. Bagi candle merah yang besar, tapi dia punya merah yang besar pun tidak mengatasi harga open lah. Semalam harga open Tafi berapa? Kita tengok. Selalunya kalau ikutkan yang patuh technical analysis patuh TA, dia tak bocor mengatasi harga open ni harga open pun bawah sangat 385. So kata dia paling maksimum dia boleh turun dalam 410 macam tu lah. Sebab apa 410? Sebab dia boleh turun 3/4 pada candle je kalau dia nak makan. Kalau dia makan sampai habis, dia dah tak valid. Dia takut counter tu jadi downtrend balik. Kena libas. Siapa masuk awal okey. Siapa yang dah masuk ke atas ni terlampau tinggi 470 ke contoh. Dia tunggu atas breakout atas 46 sen dia masuk. Panel 5 ke 470 baru dia masuk. 2-3 bit dia nak kan. Ini kena cut loss lah kalau turun pun. Sebab apa siapa yang main 3 bit dia punya cut loss pun 3 bit jugalah. Sebab kita takut dia turun sampai 410. Sebab main ikut tengok yang tadi counter apa tadi, At times ni dia buat penurunan sampai 3/4 candle. Penurunan yang kasar lah orang kata. Itu maksimum dia boleh turun tau. Kalau counternya sihat, maksimum dia boleh turun sampai 3/4 je. Ni kalau 1/4 itulah ada 330, 2/4 separuh pada candle. 315 ke 330. Kalau dia turun sampai 315 apa semua Allah ni dah terlampau jauh lah dia turun. Cumanya dia still tak melepasi harga open. Ni dia dah spike hari ni. Jadi ni TO, ni T1, T2, T3. Mungkin T3 hari ni push harga naik lah. Dia nak push harga naik macam mana, dia kena break up 34 sen lah. Alright. Kalau ikutkan pun cantik Kola dah siap. Maksud dia ni pada cross up. MACD dah cross up, semua dah cantik dan nampak dia nak start naik bukit. Mungkin dia akan naik hari ni lah. Yang hari ni akan cuba cari apa BB 37 sen ke 365 ke barang kalian lah sebab dia tengok 15 minit pun cantik. 15 minit masih di atas BB. Buat traffic light merah kuning hijau. So kita expect dia naik lah. Dia pun di dalam karung dia tak terkeluar. So kita expect hari ni ada kenaikan lah untuk Ataim. Ataim nampak cantik. Kalau nak tengok boleh guna chart. Letak harga semasa 0.335. Lepas tu buat calculate, dia akan kira kat kita sendiri. So kita boleh tengok dekat sini mana yang bling-bling. So kita tahu support kita adalah 31 sen. Support jauh dekat dengan resistance. Sepatutnya bila dah dekat dengan resistance, kita perlu tunggu dia breakout 34 sen dulu dan kita beli area bila harga stabil atas 34 sen. Maksudnya kita masuk lambat, tapi masuk lambat support kita dekat. Maksudnya kalau bocor 34 sen kita terpaksa keluar. Mungkin kita keluar dekat 33 sen. Mau cut loss kita. Tapi siapa yang masuk awal 31 sen, 32 sen, dia tak cut loss lagi lah. Dia masih untung. Bocor pula. Kalau bocor kat 34 sen pun dia still untung. Tapi risiko orang yang baru nak masuk, kalau dia masuk 33 sen, 34 sen dia dapat 2 bit je.
Sebab dia akan test resisten dah jatuh dulu kan. Selalunya dia kena tunggu breakout 34 sen. Barulah boleh masuk sini untuk dapat TP dekat ada 37 sen. Selalu dengan TP 1 bit below lah. Jadi kita punya TP 365, kita punya masuk mungkin 345 ataupun 34 sen. Bila bocor pergi 33 sen terpaksa kalah, walaupun dia rebound balik terpaksa lah. Sebab kita punya beli ini support kita. Orang yang beli awal, support dia kat sini. Orang yang beli lambat, ini support. Resistant become support. Ini resistant pada masa ni. Tapi kalau kejap lagi dia breakout, ini akan jadi support. Kalau kita masuk awal-awal ni, kita ambil risiko tinggi sebab kita punya cut loss jauh. Lalu 31 sen, dia punya support cut loss kita mungkin 30 sen. Kan jauh. 33 nak pergi 30 sen. Kalau kat sini bocor 34 sen, cut loss 33 sen, baru cut loss 2 bit. Even dia pergi kat 30 sen, dia naik balik sampai 30 sen, tu bukan rezeki kita lah. Tapi kita beli dekat support terdekat, bukan beli dekat resistance. Sekarang adalah beli dekat resistance kalau masuk sekarang. Tapi tetap orang akan kejar ni. Orang akan kejar. Kalau harga nampak pagi ni semua masuk, jeruk masuk banyak-banyak canak, orang akan kejar. Nak kejar tu boleh, tapi kena TP laju lah. Kena ataupun pasang trailing stock lah. Pasang trailing stock 3 bit belakang harga semasa. Kalau yang sanggup menanggung risiko rugi lebih banyak, 5 bit di belakang harga semasa. Kalau dia undur, kenalah. Maksudnya kita tercut loss lah. Tapi kalau dia naik lagi, harga naik lagi, kita akan follow 5 bit, kita dapatlah semaksimum yang kita boleh dapat pada hari tu. Ataupun kita nak guna teori ni pun boleh juga masuk sebab dia di atas MACD. Aku akan ride je, tak kisahlah harga dia lindung, naik turun. Sampai dia bocor macam ni, bocor MACD, aku keluar. Pun boleh. 15 minit, ride. Kalau dah bocor MACD line biru, keluar. Ataupun kat sini kita boleh tengok lah RSI bagi petanda awal. Dia bagi petanda awal, kalau dia dah start atas 70, kena berhati-hati. Kalau dia dah 80 tu, selalunya berlakulah jualan. Selalunya. Okay. Kalau counter tu sangat kuat belian, mungkin boleh pergi sampai 90. Tapi jarang-jarang berlaku. Selalunya atas 70 tu dah kena hati-hati dah. 80 dah memang better take profit. Gitu. Kalau tengok memang cantik lah. Kita expect time naik hari ni. Lagi counter Tenko Sedania Tenko Kolan dah siap. Okay. Masih MACD cross up. Dia bagi watchlist hari Rabu. Okay. Sebab dia dah naik atas MACD, bertahan kat MACD. Signalnya bagus. Maksudnya dia berjaya tolak harga dia naik balik atas MACD, dan hari semalam pun masih di atas MACD. Okay. Ini dia punya TO, T1, T2, T3. Mungkin hari ni breakout lah. Sama macam times. Kebar kalian hari ni breakout 28 sen, carilah 31 sen. Dia punya apa BB. At least kalau berjaya breakout 31 sen, cantik lah. Sebab hari ni Jumaat. Kalau breakout, dia jadi Friday rules. Kata yang breakout, boleh kita hold sampai next week, Senin dan Selasa. Okay. Kita tengok dia berjaya tak breakout 28 sen, cari 31 sen, dah breakout 31 sen. Lagi counter Lehong. Lehong ni sebab dia dekat dengan 52 weeks high. Itu yang cantik tu. Sebab hari Jumaat, orang kan cari counter apa ni, salah je. Orang kan semua cari counter 52 weeks high. Ataupun all time high. Secantik lah dia. Untuk kita, kalau dia berjaya pergi cari 345, mana tahu hari ni dia nak buat gila. Dia pergi cari ni line orange ni adalah 52 weeks high lah. Line orange atas, line orange bawah 52 weeks low. So kalau dia cari yang atas ni 52 weeks high, kita boleh swing sampai next week. Dia punya catalyst dah cantik dah, telur 15 minit dah golden cross. Sikit lagi nak naik MACD. Yang ni pun sama, dia naik MACD okey, cantik sampai puncak tu. Bocor MACD, jatuh teruk. So yang ni pun boleh tengok 15 minit agak. So far counter agak okey lah tengok 15 minit.
15 minit tu agak patuh lah so far lah. Counter kita tengok tadi Times, Tafi, dan sekarang Lehong agak patuh 15 minit. So boleh jadikan referral 15 minit. Yang penting daily dia cantik dulu. Daily dia baru nak cross up, buka overbought. Baru 66%. MACD atas kosong, momentum kuat, ada minat belian. So counter yang macam ni lah. Bila daily cantik barulah kita boleh tengok yang counter kecil, time frame kecil, barulah kita boleh rempit. Ini daily tak cantik lagi. Sibuk je nak rempit, lepas tu jatuh teruk. Sebab daily masih downtrend macam ni kan. Daily masih downtrend tapi dekat 15 minit ada signal, tak kisah kat sini ke, ada signal boleh masuk. Kita pun kalut tengok dead cross jatuh sebab dia punya daily tak cantik. Yang ni macam hari ni kita tengok Lehong sebenarnya daily cantik. Dia di atas MACD, dia tak ada masalah apa-apa. Semua di cross up elok, bullish. Dan dia dekat dengan 52 week high dekat 345. Sekarang harga memanglah harga dia kita kata apa, taklah dikategorikan sebagai comel. Allah, harga 30 sen tu harga dekat resisten juga. Ni resisten ni, saya ada lukis tak? Ni lebih kurang lah kat sini. Sebenarnya dekat sini ni 30 sen ni resisten dia harga kat resisten. Kalau dia break out 30 sen, dia pergi cari 345 boleh hold. Kalau dia close petang ni buka 4.5 maintain atas 345, cantik lah. Jadilah Friday rules. Tengoklah Lehong. Sebab sini pun golden cross. Cantik ni Lehong. Bagi saya lah Kalau tak edit tu tak tahulah. Kalau tak edit tu kena pasang kat loss siap-siap lah. Dia macam ni. Kita nampak cantik, kita nak masuk, okey lah kita nak masuk. Tapi kita kena tahu exit plan kita. Kalau tak jadi, nak keluar kat mana? Jangan biar sampai daripada RM200 rugi RM500, rugi RM1000, rugi RM1500, rugi RM2000. Tak keluar-keluar. Lepas tu dah bila rugi sampai katalah masuk RM10,000, dah rugi sampai RM5,000. Kalau nak tanya, nanti main PM saya, macam mana ni, boleh cut loss tak? Ada peluang naik lagi tak? Awal-awal tak fikir nak keluar ke? Saya cakap, depa ni masuk duit depa tak risau terbakar ke? Lepas tu tanya kita. Saya bukannya pakar analisis ke, saya bukannya boleh bagi khidmat nasihat jual beli. Dia kena pandai masing-masing lah buat keputusan. Sebab kita tanggungjawab kita, tahu duit kita, tanggungjawab kita, analisis kita. Sebenarnya saya hanya membantu dari segi sharing apa yang saya faham lah dari aspek saya. Tapi saya bukan tugas saya nak kaji semua orang punya counter. Saya pun ada masa saya pun nak trade juga. Lepas tu kalau nak sangat pun pergilah tanya reminder masing-masing. Jangan tanya saya. Ada pula dekat YouTube tanya nombor phone saya nak contact. Saya takkan bagi saya tak ada bertanggungjawab atas jual beli masing-masing. Masing-masing buatlah kajian masing-masing. Kalau saya layan semua orang, saya pun mati gitu je, mati kering gitu je. Seorang tanya macam mana counter dah rugi RM80,000, dah rugi RM100,000. Macam mana boleh masuk rugi banyak tu? Kena ada exit plan lah. Kalau saya bagi nasihat nanti, elok kat loss RM10,000, tengok dia terbang. Lepas tu nak blame saya. Tak nak saya bertanggungjawab. Sebab kalau ikutkan kita dah cerita lah, kena cut loss lah. Kalau dah bocor support, kena cut loss lah. Tapi kita tak tahulah pula lepas kita cut loss dekat support yang dah bocor tu, dia main naik balik atas support tu dan dia terbang. Itu unpredictable. Okay, unpredictable. Apa yang kita predict adalah apa yang dekat chart yang kita nampak. Contoh nak cut loss kan. Contoh RSI dah 90. Tempat kita nak cut loss lah. So resistance dia dah sampai. Contoh macam mana kena bagi contoh kat orang nak bagi faham. Contoh ini kat sini lah, sebab sini ada nampak dead cross kan. Contoh dia dah naik. Lepas tu kita gatal tangan, tak tahan tengok harga duk naik, semua orang duk compound. Dia betul untung, dia pun untung RM20,000 dah ni. Kita perkalut, counter ni memang cantik lah. Kita perkalut kan nak masuk kat mana-mana, kita pergi masuk lah dekat 320. Kita pekerja sebab elok nampak naik. Kita pekerja kat 320. Contoh kat 320. Lepas tu pada ketika itu 320 dah start sampai dekat 80 RSI dia. Lepas tu bila dia harga jatuh daripada harga kita beli 320, dia start jatuh 305 contoh. RSI masa tu dah 90.
RSI dekat situ dah 90. Lepas tu harga pun kita tahu bukan dekat support. Harga bukan dekat support, yang mana harga dia dekat dengan resistance. So kita, dekat situ lah kita boleh cut loss. Lepas tu kita tengok stop RSI, biru cross bawah, MACD cross ke bawah. Semua indikator menunjukkan harga sedang nak turun. Lepas tu kita punya RSI pun dah overbought. Lepas tu dekat platform pun tengok semua orang dah start take profit, semua orang jual. Okey lah kita cut loss. Faham tak? Kita ada sebab kita cut loss. Sebab satu, memang kita dah ada trading plan lah. Yang paling penting adalah disiplin trading plan tu. Dah awal-awal dah fikir nak keluar. Kalau tak boleh trade sebenarnya. Tapi ramai orang trade juga sebab dengan expectation dia akan untung. Dia tak fikir langsung dia punya rugi. Itu yang jadi masalah. Boleh PM saya, macam mana sekarang boleh cut loss? Kalau dah fikir pada awal nak cut loss, dah sampai tempat cut loss, kita keluar kan. Kenapa ramai orang yang sangkut tak keluar-keluar? Dia tak ada cut loss lah masa dia masuk tu. Dia tak fikir pun nak keluar. Itulah. Itu jadi masalah tu. Kalau dah sendiri daripada awal set dekat mana cut loss, dah cari, dah support dekat mana sebelum masuk, takkan berlaku benda yang tak tahu ni. Boleh cut loss ke sekarang? Dekat mana nak cut loss? Ke dia boleh naik lagi? Kenapa kena fikir ke dia boleh naik lagi? Ke kat sini support, ke kat sini. Masa nak beli tu tak tahu. Tak fikir support kat mana. Tak fikir nak keluar kat mana kalau tak jadi. Kalau saya bebe je lah kot. Okey, sebab apa? Masuk kena fikir exit plan dulu. Kalau dah tak, kita ni naif kita ni nak kata ignorance jahil. Jahil tu agama. Tak berilmu, tapi nak juga kaya, nak juga duit. Kita pemain buta tuli masuk. Lepas tu kita dah blur sangat. Ingat balik. Adakah harga semasa kalau kita nak cut loss, adakah harga semasa tu sebenarnya dekat resisten? Dia tak lepas resisten. Adalah resisten kat sini, kat mana-mana. Yang kita nampak, dia touch resisten, dia nak jatuh dah ni. Lepas tu kita tengok pula apa benda lagi. Kalau kita pakai EMA 7 dan EMA 21, dia dah cross ke bawah. 7 yang pendek cross 21 hari. 20 candle yang 21. Kalau hari 21 hari, kalau 15 minit 21 candle 15 minit lah. So dia dah cross ke bawah 7, cross ke bawah 21. Kira 21, kira 7 tu duduk bawah 21. Bolehlah kita fikir untuk keluar dah. Maksud sini pun tengok RSI yang penting. RSI dah overbought. Tu 70 ke atas lah, 80, 90 dah. Tu point kita untuk cut loss lah. Kalau kita pergi cut loss dekat oversold, harga dah turun junam dah, baru nak tanya boleh cut loss sekarang. Harga baru nak start melantun, dah sampai kat oversold kita sibuk. Harga dah mari support dah. Macam awal-awal tak nak cut loss. Sekarang dia jadi kat support, tapi kita tak tahulah kod support dia. Support tak kuat kan. Bukan strong support dia turun. Oversold jadi lagi oversold. Dia boleh je. Dah sampai dia oversold. Contoh. Ini contoh oversold. Dia dah sampai bawah dan dia buat kolam kecil kan. Tapi tengok sebenarnya dia ada lagi oversold yang lebih bawah. Pada sekarang kita dah ada result lah yang sebenarnya dia melantung kat sini. Sebelum masa kita kat dalam, katalah kita degil dah banyak signal suruh keluar, kita tak keluar. Lepas tu kita tunggu sampai kat bawah ni, kolam macam nak siap, baru nak tanya boleh kat loss sekarang. Dia dah sampai oversold dia. Lepas tu dah siap buat kolam, dah siap, baru nak tanya. Tapi kan, kalau saya kata dah sampai oversold, baru nak tanya cut loss. Dah sampai support, hold je lah. Contoh saya kata macam tu. Sekali bocor lagi. Dia buat kolam besar sampai bawah ni. Lepas tu rugi lagi. Tadi Syedah kata tak perlu cut loss sebab dah pakai sampai support baru nak cut loss. Saya baru tadi ingat nak cut loss. Tadi saya rugi 5,000. Sekarang saya dah rugi 10,000 sebab Syedah. Sebab tu kenapa saya tak nak bagi sebarang apa orang cakap komen lah. Apa komen ke? Nasihat ataupun macam kita yang kata kat dia, tak perlu cut loss lah, dah sampai oversold dah pun. Syedah kata kalau dekat overbought baru cut loss. Kalau kita tengah rugi, tu dekat oversold, tak perlu cut loss. Tapi oversold boleh jadi oversold lagi masalahnya. Itu dia cerita dia. Adakah contoh kan,
oversold tu berlaku kat 28 sen. Kita expect support kuat lah 28 sen, takkan nak bocor. Sekali dia bocor turun sampai bawah, cari 255. Dia cari bawah lagi oversold. Rasa nak salahkan siapa? Sebab itulah pada awal kena ada cut loss. Dah set up awal-awal cut loss dia. Kalau tak reti nak cut loss dekat chart, tak faham, cut loss secara duit. Duit agaknya kalau ada 10,000, maksimum kita nak sanggup rugi berapa? 1,000. Katalah maksimum sanggup rugi 1,000. Kalau dah kena 1,000 dah rugi, keluar je lah. Kalau tengok lepas tu, weh, aku baru cut loss 1,000, dia terbang. Allah, kalau aku simpan tadi untung 2,000. Yang tu kita tak tahu. Tapi kita dah jangan rasa stres sebab kita buat keputusan tu. Keputusan kita buat tu adalah berdasarkan disiplin trading kita. Trading plan kita. Kita plan bila rugi 500 kita nak keluar, maksimum dah rugi 500 kita keluar. Tapi kalau ikutkan memanglah kena tengok dia dekat siapa ke. Tapi ni saya cerita orang yang tak tahu apa-apa ilmu, terpaksa lah buat macam tu. Sepatutnya kena ada ilmu baru boleh trade. Sebenarnya benda apa pun dalam hidup ni kena ada ilmu baru boleh buat. Tak ada ilmu macam mana nak buat? Even masak pun kalau tak tahu langsung macam mana nak masak, macam mana nak masak, tak boleh makan. Lepas tu kalau nak pergi kerja apa-apa pun, dia ada training time kan, dia bagi masa kat kita dulu. Kalau tak macam ni, tak nak buat kerja, kita tak tahu apa pasal kerja tu, nak buat apa. Macam tu lah umpamanya. Kena ada ilmu sikit. Kalau ada dua ilmu, cross pun jadilah. Cross up beli, cross down jual. Setakat tu je ilmu kita. Dah lah, boleh buat duit? Boleh. Ilmu kita ilmu 7 dengan ilmu 21. Ilmu 7 cross up, ilmu 21 beli. Bila dia cross ke bawah, jual. Dah tu je ilmu ada, gunalah. Kalau dah ada lebih-lebih ilmu, kita akan ada lebih bukan nak kata jelas, lebih banyak probability. Kebarangkalian tu, kalau ada 5 kebarangkalian dan 4 kebarangkalian menunjukkan turun, kita pun jual. Takkah kita lebih rasa tepat andaian kita tu, prediction kita lebih tepat sebab kita 4/5 daripada 1/1. Ada satu je andaian kita bila cross ke bawah dia akan turun. Tu je. Kita tak ada backup. Pasal macam kita nak beli pun 4 variables menunjukkan nak naik. Satu je tunjuk dia nak turun. So 4 versus 1. Mestilah 4 menang. Tak semestinya lah. Selalunya 4 akan menang lah. Kita lebih confident lah nak trade tu. Kita rasa okey dah. Ini dah cross out, ini jauh cross out, ini atas godong cross, boleh masuk. Contoh, harga dekat dengan support, ini harga jauh daripada support. Kena break up 31 baru macam confident sikit. Contoh kan. Okey, harga yang ni semua dah cantik, cuma harga je jauh daripada support. Harga semasa saya kena tutup, saya tak nampak. Harga semasa 30 sen. Okey. Support terdekat 28 sen. Okey, 2 bit boleh lah. So nak turun 2 bit, nak naik pun 2 bit kan. Betul. 30 sen nak pergi 20%, 4 bit. 30 sen nak pergi 30 sen nak pergi 31 sen pun 4 bit kan. Betul ke saya ni 3051? 2 bit. 4 bit turun, 2 bit naik. Sedia dekat dengan resisten lah. Risiko lebih tinggi daripada keuntungan. Macam itulah kita fikir. Dekat dengan resisten, untung dia 2 bit, rugi dia 4 bit. Berbalik tak? Kalau saya tak balik, kena tunggu dekat breakout 31 sen. Harga sustain, harga dia beli jual 305, 301, 301, 315, 315, 310. Harga duk main kat situ je. Dah stable. Lepas tu yang lain pun menarik lah. RSI okey. Yang ni pun elok. Tengah ada golden cross. Boleh lah kita beli. Faham tak? Faham tak saya nak cerita apa ni? Bila harga dekat support, dah harga maintain, RSI menunjukkan okey, MACD semua cantik. Ini kalau yang tengok semualah, harga pun atas MACD okey je lah. Kalau yang tengok dua saja, 7 dengan 21, harga di atas 21, tak bocor. Nak beli, boleh? Ikutlah, ada ilmu apa guna. Jangan main masuk suka-suka hati, tak tahu apa. Lepas tu jangan duk main cari saya. Macam mana nak kena galong ke tak? Pandai masuk, pandailah keluar.
tanya saya. Kalau untung nak bagi duit saya. Kalau rugi nanti nak beli saya. Macam tu. Selalunya untung tak akan bagi punya. Senyap-senyap situ lah. Rugi yang main sibuk. Alright. Seterusnya Leho nampak ada potensi. Saya suka baby banyak Sedania cantik. Tengok dia ni. Jangan saya tukar sini sebab sini ada storage. One day. Alright. Store cantik Store cantik. One day dia. Allah. MCD. Oh, sikit lagi. Biru nak cross up merah. Sikit lagi. Tak hijau dah ada. Kalau dia cross up sini, confirm nak naik lah. Lebih confident. Sekarang belum lagi. Agaknya nak duduk atas 46 sen baru nak cross out kan. MCD kan lambat. Stoh dah. Okay, macam ni cerita dia, Stoh cakap dah boleh masuk. Okay, Stoh biru atas merah atas 20. RSI atas 50. 1, 2, 3 positif. MACD ada start hijau positif. 4 benda menunjukkan naik. Dia ni belum. 1 negatif. Tolak 4 tolak 1. So ada 3 je lah kemenangan kita pada ketika ini untuk menunjukkan naik. Dia ni lambat. Dia ni tapi kalau dia dah start cross dia confirm. Tapi harga dah tinggi lah. Harga dah start tinggi lah. Macam sekarang tu kita masuk sekarang katalah harga Steel 450 ke apa kan, tak kisahlah harga masih pada harga semasa. Lagi bila dia dah cross up MACD, harga dah mungkin 46 sen. Alamak, dah terlepas. Macam tu, kalau rasa macam tu, harga open dia kena jadikan sebagai label untuk kat loss. Katalah kita nak kejar harga sebab kita tengok ada potensi nak cross up kan. So kita punya kat loss, kita punya harga open tadi tu kita kena letak 2 bit 3 bit bawah harga open hari ni lah, sebab kita nak beli harga semasa kan. Okay, tengok 15 minit. Start cross up. Okay, positif 1. MCD biru atau merah. Positif 2. RSI atas 50. Positif 3. Lagi. Harga di atas MACD. Positif 4. Susunan traffic light. Alamak. Salah. Ni. This one. Biru. Kuning, hijau. Okay. So, pada time frame 15 minit, semua positif. Kalau time frame 15 minit, boleh masuk sekarang. Gitu. Tapi support dia yang terdekat 45 lah MACD. Support gun dekat 43 sen. Maksudnya kena bocor 43 sen baru kat last. Tapi kalau siapa guna MACD, bocor je 445. Mungkin 2 bit bawah 445. 445, 440, 435 kat last gitulah. Kalau kita guna MACD lah. Kalau kita guna gun sebagai support, bocor 2 bit bawah gun. Tapi jauh lah dia. Kita sukalah. Masing-masing punya sanggup rugi berapa. Itu tak boleh nak dijawab Sebab ada orang dia punya risiko dia sanggup tanggung tinggi. Dia sanggup loss lebih banyak sebab dia nak untung lebih banyak. Terpulang Jangan jadi macam ni lah. Sanggup rugi banyak, nak untung sikit. Uish. Reward sikit, risk yang tinggi. Janganlah macam tu. Kalau sanggup menanggung risiko yang tinggi, kenalah membalas dengan reward yang tinggi. Barulah berbaloi risiko kita tu. Kalau kita kerja macam kerjanya offshore, kerja apa yang simin kan, gaji 20,000 kan sebulan kan. Sebab dia punya risiko dia mungkin pekak pendengaran. Dia mungkin hilang pendengaran. Waktu dia dapatlah 20,000. Okey lah. Ini kan kita perlu risiko untuk pekak. Tapi gaji macam orang lain yang kerja biasa-biasa, gaji 1,600, 1,800, bawah 2,000. Baloi ke? Orang lain risiko sanggup tanggung untuk tu dia bagi 20,000 gaji dia. Kita risiko yang sama, tapi kita punya reward hanyalah bawah 2,000. Apa benda kan? Macam tu lah. Kalau kita punya risiko sanggup tanggung kat bawah 43 sen, mestilah untuk dengan kita dekat area 495. Faham tak?
Kalau rugi kita sanggup kat sini, mestilah kau nak kat sini. Tak kalau kita naik 2-3 bit kita pun tipi. Apa benda tu? Kalau 2-3 bit nak tipi, so Kak Los label dia dekat ni lah. 445, apa jatuh bawah 445 kena Kak Los lah. Dia ada peluang rebound. Nanti kalau dia rebound, dia cross up balik, kita masuk balik. Dia naik balik atomic BB, kita masuk balik, kita tengok dia jatuh balik, keluar balik. Sampai bila kena untung macam tu. Terpaksa lah. Sebab kita main 2-3 bit. 3 bit jatuh aku Kak Los, 3 bit naik aku tipi. 3 bit Kak Los, 3 bit jatuh aku Kak Los, 3 bit naik aku tipi. Dah main game macam tu. Main game macam mana? Kalau main game yang support kita bawah guard, dekat gun ni lah kita nak tipi. Ataupun tengok daily, reference daily kita sejauh mana boleh pergi. Mana resistant. Resistant kat mana? Rejection nampak. Satu rejection paling tinggi kat sini. Kedua, rejection maksudnya dia nak naik tak lepas. Sini satu. Siapa yang gunakan badan, ini badan dia. Badan candle nampak tak? Rasa sini ada ekor, apa, toncik. Ni kepala panggil apa? Toncik tu kepala toncik. Jarum tajam kat sini satu sentuh. Jatuh, tak berjaya lepas. Rasa yang ni, sini dia berehat kat sini jatuh. Sini dia touch sini. Rasa nampaklah support sini. Okey. So 485 mula-mula kita punya ni. Next kita punya ni target mungkin 520 ataupun kita ambil apa yang bising-bising ni. Psikologi psikologi price 50 sen. Secara logik dia cari 50 sen lah. Kalau dia baik hati dia pergi cari sampai 520. Bising betul ni. Ni kita buat trend line. Buat macam ni. Yang lower dengan yang higher. So kita tahu dia kena break up. Harga perlu break up dekat atas line tengah. Ada 465. Ada 460 lah. Break up 460 kita expect tinggi, high expectation dia pergi cari atas tu. Ni naik pergi cari kat atas. Mungkin lebih atas dia boleh pergi. Okey. Kita boleh masukkan harga semasa 450. Masuk kat gun. Tengok dia bagi suggestion TP dia berapa. Sebab ada orang yang tak rajin nak study, dia tengok yang ni je lah. 450, okey. Target dia 50%. Memang target dia 50%. Stop loss dia 445. Stop loss dia 445 tadi yang mid BB tu. Mid BB 445 warna biru kan? Betul? Kat loss dia kat 445. Takkanlah kena touch terus kat loss. At least 440 kan? 445 kita tahu support. Tak kita kat loss kat support. Kat loss bawah support sikit. Okay? Sebenarnya cantik. Tapi dia kena break up dulu. Naik line tengah ni. Tapi kalau naik tengah 465 dah tinggi lah. Kena wajib TP kat atas dekat 50% lah kurang-kurang. Lepas tu kena cut loss short lah. Cut loss short kalau beli kat 460, cut loss kita mungkin 45 ataupun 445. 445 lah. 445 tu masalah ada support situ. 440 contoh. Tak kisahlah kalau tu buat sendiri lah. Memang ada saja 445. Tapi saya takut 445 tu mid BB melantun balik. Tak akan menyesal kat loss. Ikut risiko masing-masing. Kita nampak dia nak naik lah. Kita nampak nak naik lah tu. Sebenarnya apa kita nampak, adakah benda tu akan berlaku? Tak tahu. Dia wrong kan. Operator yang banyak duit ni, dia punya masalah dia nak buat apa. Kalau dia kata tak minat hari ni nak main game sebenarnya, tak naik lah. Kita masuk lalu keras itu macam-macam prediction. 10 menunjukkan naik. Weh, tak naik pun. Nak buat macam mana? Ada operator jagung tak nak beli. Dia pun tak mau push lagi. Dia pun nak push minggu depan. Tak naik lah harga. Dia beli jual habis sudah tak naik. Kita nak buat macam mana? Itu bukan kawalan kita. Macam orang selalu kata, market bukan upah aku punya. Market tu bukan aku punya. Sebenarnya bukan mak bapak aku punya. Bukan aku punya. Aku tak boleh nak predict harga. Aku tak boleh nak ubah-ubah apa-apa harga. Yang apa dia bagi kat situ lah. Kejap lagi ada orang beli, okey, nak harga naik lah. Kalau orang jual, turun lah.
Kita predict saja. Jangan tak ada prediction. Masuk tak ada prediction, tak ada ilmu, tak ada apa pula. So predict. At least tak rasa menyesal. At least puas hatilah. Kita masuk bersebab, kita keluar bersebab. Jangan masuk tak ada sebab, keluar tak ada sebab. Kalau macam Amirul Amirul cakap, kalau kita untung 10,000 tak tahu sebab apa, so jangan ingat kita boleh untung lagi lepas ni. Mungkin lepas ni kita akan rugi 10,000. Sebab kita masuk pun tak tahu sebab apa kita masuk. Keluar pun tak tahu. Kita untung pun kita tak tahu sebab apa kita boleh untung. Sebab harga naik. Kenapa harga boleh naik? Entahlah. Mesti kena tahu kenapa harga boleh naik. Kenapa kita boleh untung kat kaunter tu. Kenapa kita boleh rugi kat kaunter tu. Kenalah ada pergi check balik postmortem. Dah berlaku. Kenapa benda tu berlaku? Sebelum berlaku memanglah kita tak tahu kan. Kita boleh predict je lah macam sekarang. Saya predict sedangnya naik. Adakah akan naik? Tutup nanti hari Jumaat. Esok malam ni ke esok ke? Buatlah study. Tak naik kenapa? Turun kenapa? Sama pula. Naik kenapa? Macam tu. Bila dah berlaku check balik. Kenapa dia boleh naik? Kenapa aku boleh untung kat kaunter ni? Kenapa aku rugi kat kaunter ni? Kena ada persoalan macam tu lah. Barulah jadi trader yang bijak. Barulah boleh buat untung sampai kita mati. Sebab ilmu tu kan bermanfaat. Ilmu kita yang ada sekarang, observation, kajian kita sekarang memberi keuntungan sampai kita mati nanti. Kalau kita stay dalam trade lah. Dia jangan give up Jangan give up. Sebab tu kalau nak permulaan, silalah guna modal yang kecil dulu. Bagi ada konsistensi. Lantaklah ambil masa 3 tahun pun. Lantaklah orang kata apa dia lah trade pagi, petang, siang, malam duduk saham. Dah 3 tahun tak nampak kaya pun. Lantak pergi kat mereka lah. Kita bukan hidup atas expectation orang. Kita sendiri nak dapat konsistensi dulu, confident dulu. Kalau kita perlukan 3 tahun, then 3 tahun lah. Trade RM2,000 saja untuk 3 tahun. Untung 100-200. Ambil sikit. Lepas tu main lagi RM2,000 tu. Selama 3 tahun. Lepas tu kita confident dah. Memang betul aku dah memang faham dah market. Aku berani nak masuk RM10,000. Then aku masuk RM10,000. Dan aku buat untung sampai RM30,000. Aku berani nak top up lagi RM20,000. Dan lama-lama lepas 10 tahun kita pun dah kaya raya. Sebab benda ni perlukan proses lah. Masa, tempoh orang tak sama. Kalau kita perlukan 3 tahun dan 3 tahun. Kalau kita perlukan 5 tahun dan 5 tahun. Kalau kita pandai dah dalam masa setahun, then okay, why not? You trade lah berapa banyak duit yang you ada pun. Sebab you dah pandai dah nak jaga risiko. Okay? Kalau macam saya pun, saya masih dalam keadaan saya praktis. Saya pun tak berani nak masuk banyak-banyak. Tak berani nak masuk, nak all in semua duit yang ada kat bank tu. Katalah ada ASB kan. Nak pergi all in, tak lah. Okay? Masuk sikit-sikit dulu. Belajar dulu, konsisten dulu. Barulah saya akan cuba top up bit by bit lah. Saya tak akan masuk all in. Orang kata macam bijak kan. Saya tak, belum lagi ilmu saya baru ilmu bawah-bawah lagi. Banyak lagi nak kena belajar. Ambil proses. Okay, samalah dengan kita semua yang sedang mendengar ni pun perlukan proses. Jangan terus fikir nak berhenti kerja, nak trade, nak duit banyak. Kalau Syahidah boleh buat, orang lain boleh buat. Tak semestinya. Kalau kata saya full time trader, orang lain pun boleh jadi full time trader. Kenalah dulu ada ilmu, jangan tinggalkanlah kerja hakiki tu yang ada sampai kita confident betul-betul memang boleh buat duit. Sebab kita punya ilmu tu. Kita untung sebab kita faham, kita untung sebab usaha kita sendiri. Ilmu yang kita ada tu lah. Bukan untung tu semua tak tahu sebab baiko, sebab apa-apa, jangan. Walaupun dah kaya. Nanti kejap je daripada untung 100,000 boleh jadi lenyap, kosong. Okay? Sebab itu masuk based on baiko. Orang tu tak bagi baiko ataupun orang tu bagi baiko yang salah, kita rugi hari tu. So esok dia bagi baiko yang salah, tengoklah habis modal aku. Berturut-turut dapat salah baiko. So kita nak blame orang ke? Kita dah berhenti kerja dah masa tu. Jangan Oi, mari lagi bising. TSH. Saya nak tengok sekat GBS Momentum GBS Momentum daily. Orang ni bising. Okay, yang ni tolong study sendiri Sat. Bising sangat lah rumah saya sekarang ni.
Saya duduk tepi jalan tau. Tafi, Time Sudania, Lehon, JSB, MJRC, Widat, Tenko. Tadi okey. Sebab sekarang dah pagi nak buka market ni. Okey, kita jumpa lagi. InsyaAllah kalau mana yang sempat saya update. Alert tu dia weng-weng sikit. Kejap masuk channel, kejap tak masuk channel. Channel JBS kan ada alert. Counter-counter yang ada potensi, ada volume. Boleh masuk. Boleh masuk kat JBS channel chatting tu. InsyaAllah saya akan update. Ataupun robot tu telah update. Tapi robot pun tak cukup makan kot. Asyik-asyik dia tak keluar alert tu. Tengok nanti Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa nak dapatkan indikator, ada banyak indikator saya bagi. Screener juga, screener. Counter-counter yang ada potensi. Lepas tu ada support group, ada library. Semua tu RM100 saja. Boleh cari saya dekat Telegram Game Borak Saham. Okey. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.